Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, kita masuk hari ini berkenaan dengan fi'il mudhari' yang majzum, ya. Hari ini kita nak bahaskan tentang tanda-tanda majzum. Kalau fi'il mudhari' itu mu'rab, salah satu daripada mu'rab dia boleh berpangkat majzum, kan? So apakah tanda-tanda fi'il mudhari' itu kalau dia telah dijazamkan? Kalau dia dah majzum, apa tanda-tanda dia Allah Taala nak letak? So tanda yang paling popular Allah akan pakai baris sukun lah, baris mati, kan? Okay, ada tak tanda-tanda lain? Itu kita bahas kejap lagi. Izinkan saya ulang dari awal, ya tuan-tuan, ya. So fi'il mudhari' ataupun fi'il untuk peringkat yang ketiga ni saya jelaskan fi'il terbagi kepada dua jenis. Fi'il terbagi kepada dua jenis, satu yang mabni, satu yang mu'rab, Okey, fi'il yang mabni ialah yang pertama fi'il madhi. Nanti saya besarkan sekejap. Yang pertama fi'il madhi, fi'il madhi, yang kedua fi'il amar, yang ketiga fi'il mudhari' yang di dalamnya ada nun niswah atau di dalamnya ada nun taukid. Kalau tuan-tuan lupa, tuan-tuan buka balik video-video kita sebelum ni, tuan-tuan, Jadi itu fi'il yang mabni, fi'il yang mabni. Okey, fi'il yang mu'rab apa, tuan-tuan? Fi'il yang mu'rab ialah semua fi'il yang fi'il mudhari' saja, fi'il mudhari' saja, itu pun yang tidak melekat dengan nun niswah dengan nun taukid tu. Kalau tak ada nun niswah dengan nun taukid, maka dia mu'rab lah dia, tuan-tuan, So ni yang paling banyak kita jumpa dalam Al-Quran, yang tidak melekat dengan dua jenis nun tu, So dia boleh berubah kepada tiga jenis pangkat lah. Dia boleh berubah kepada tiga jenis pangkat. Yang pertama, fi'il mudhari' itu boleh dia boleh berpangkat marfu'. Yang kedua, fi'il mudhari' itu boleh berpangkat mansub. Yang ketiga, fi'il mudhari' itu dia boleh berpangkat majzum, tuan-tuan, Sekali lagi, fi'il mudhari' dia boleh berpangkat marfu', dia boleh berpangkat mansub, dan dia boleh berpangkat majzum, ya. Okey, tuan-tuan tahu, saya dah jelaskan banyak kali, saya ulang balik hari ni. Fi'il mudhari' ni sebenarnya asal-asal di marfu'. Asal-asal di marfu', itu yang asal kalau dia tidak diganggu, Tapi dia boleh berubah menjadi mansub kalau dia diganggu oleh haraf-haraf nasab, geng kereta. Dan dia boleh berubah menjadi majzum kalau dia diganggu oleh haraf-haraf jazam. Ingat tak? So haraf jazam ni tuan-tuan tahu ada bos dan ada kuncu dia, kan. Bos boleh jazamkan dua sekali fi'il mudhari' yang menjadi syarat dan jawab. Kalau kuncu-kuncu dia boleh menjazamkan satu saja fi'il mudhari'. Tuan-tuan, Okey, sekarang ni saya nak jelaskan tanda-tanda pula. Saya nak ulang balik. Okey. Kalau fi'il mudhari' itu berada dalam keadaan asal, dia marfu', apa tanda-tanda dia? Dia ada tiga tanda, tuan-tuan, Tanda yang pertama yang paling popular sekali pakai dhammah lah di hujung. Yajlisu, yadribu, yaqra'u, Tanda yang kedua ialah dengan haraf illah. Masa bila pakai haraf illah? Kalau hujung dia ada haraf illah. Kita ada bagi contoh kat sini, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok. Kalau hujungnya haraf illah ya, maka ya itulah yang menjadi tanda marfu' dia. Kalau hujungnya ada haraf illah waw, maka waw itulah yang menjadi tanda marfu' dia. Kalau hujungnya ada haraf illah alif, maka alif itulah yang menjadi tanda marfu' dia, tuan-tuan, Okey, teknik yang ketiga pakai cik nun. Masa bila pakai cik nun? Semasa dia termasuk dalam fi'il mudhari' yang 5, huma, antuma, hum, antum dan anti. Semua ada nun dekat ujung, tuan-tuan. Okey, baik. Itu kalau dia marfu'. Tiba-tiba fi'il mudhari' ini diganggu pula oleh haraf nasab. Jadi bila dia diganggu oleh haraf nasab, maka dia jadilah mansub. Okey, tanda-tanda mansub yang paling popular sekali ialah pakai fathah lah. Yajlisa, an yajlisa, an yaqra'a, an ya'mala, nampak ni? Pakai fathah. Yang pertama, semasa hujungnya tiada haraf illah ataupun tidak mu'tal, macam an ya'mala ni, kan, tak ada waw, tak ada ya, tak ada alif di hujung, kan, maka senang saja pakailah fathah. Okey, masih bila lagi pakai fathah? Semasa hujungnya ada haraf illah, tapi haraf illah waw dengan ya pun masih pakai fathah juga, tuan-tuan. Sebab tu dia ada AB kat sini, Ay yashkua, nampak waw ni, kan, ujung ni, kan, bagi baris atas dekat waw ni. La yad'iya, nampak tak? Ujung ni ya, kan? Bila ya, bagilah baris fathah dekat ya ni, ay yad'iya. Tuan-tuan, So kalau ditanya apa tanda yang fi'il mudhari' ini telah dimansubkan, telah dimansubkan, caranya ialah letak fathah di hujung. Yang pertama semasa tidak ada haraf illah, yang kedua semasa ada haraf illah tapi haraf illah waw dengan ya. Okey, apa teknik yang kedua? Teknik yang kedua ialah dengan alif di hujung. Masa bila? Semasa hujungnya ada haraf illah alif lah. Lan tarda. Jadi kalau lan tarda ni, lan ni kan haraf nasab, kan? Jadi kalau kita tanya mana tanda mansub dia? Tanda mansub ni alif, ustaz. Alif inilah yang menjadi tanda mansub dia. Kemudian teknik yang ketiga ialah dengan buang cik nun di hujung ni. Ni masih bila? Semasa dia termasuk dalam kelompok fi'il mudhari' yang 5. Apa fi'il mudhari' yang 5? Cuba tuan-tuan sebut.
huma, antuma, hum, antum dan anti. Jadi buanglah cik nun dia. Tuan-tuan Okey, kalau tuan-tuan lupa, tuan-tuan boleh tengok video kita sebelum ni, kita bahas panjang tentang mansub itu. Okey. Kalau fi'il mudhari' majzum pula macam mana Okey, fi'il mudhari' yang majzum ni tuan-tuan, ni haraf-haraf jazam dia. Jadi kalau dia diganggu oleh haraf jazam, maka jadilah dia majzum. Okey, tanda-tanda majzum apa tuan-tuan? Ada 3 juga tuan-tuan Tanda majzum yang paling popular ialah pakai sukun lah. Pakai baris mati lah. Daripada yajlisu jadi yajlis. Kalau daripada tajlisu jadi tajlis. Katalah kita ambil la. La ni, la jangan, la cegah. Jangan engkau duduk. Jadi la tajlis. Asalnya tajlisu kan. Jadi ada la je. Jadi tajlis. Okey, itu tanda yang pertama pakai sukun. Tanda yang kedua apa? Tanda yang kedua buang haraf illah. Tengok sini contoh dia. Kalau haraf illah tu, katalah haraf illah itu ya Jadi asal perkataan dia armi kan, armi. Jadi kalau ada haraf illah, kalau ada kalau ada haraf jazam dekat sini, lam ni haraf jazam kan. Jadi asalnya armi jadi lam armi, pendek jadi dia. Asalnya ad'u, ada waw haraf illah kan, jadi lam ad'u. Asalnya arda kan, asalnya arda dia jadi ni asalnya arda dia jadi lam arda, jadi pendek bacaan dia. Tak payah nak panjangkan macam ni. Faham tuan-tuan Buang haraf illah itu, itulah tanda yang dia telah dijazamkan. Tu teknik yang kedua. Teknik yang ketiga macam ni Teknik yang ketiga sama macam mansub tadi. Buang cik nun ni. Dengan buang nun di hujung, buang cik nun. Bila masa nak guna teknik nombor 3 ni apabila dia termasuk dalam kelompok fi'il mudhari' yang 5. Kalau fi'il mudhari' tu dalamnya ada huma atau antuma, hum, antum dan anti, maka ujung ni memang ada nun tau. Buang aja nun dia, menunjukkan dia telah pun dijazamkan tuan-tuan. Okey, sekarang ni seperti mana yang saya janjikan tadi, kita terus pergi ayat kita tuan-tuan. Nanti sebentar Tuan-tuan tengok ayat 19 Kita ambil sebahagian saja. Okey, mana ayat 19? Alright. Kita ambil daripada sini tuan-tuan Wa man yakfur bi ayatillah, bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Apa maksud dia? Maksud dia ialah dan sesiapa yang dia kufur dengan ayat-ayat Allah, maka apa? Maka sesungguhnya Allah itu maha cepat perhitungannya, itu maksudnya. Kalau tuan-tuan baca daripada ayat ni, daripada awal ayat ni, Allah menceritakan bahawasanya sesungguhnya nanti sebentar tuan-tuan. Okey, saya bacalah ayat ni, tuan-tuan simak A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina 'indallahil islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum min ba'di ma ja'ahumul ilma baghyan. Sekali lagi Innal ladzina 'indallahil islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Kita ambil daripada wa man yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Okey, wa man yakfur bi ayatillah. Kita ambil ni rangkap yang pertama dulu. Kita bukan rangkap yang pertama tapi kita potong kat sini dulu. Ni jawab dia. Ni syarat dia. Sesiapa yang kufur dengan ayat Allah, maka sesungguhnya Allah itu cepat perhitungan dia. Ni jawab dia tuan-tuan So wa man yakfur bi ayatillah. Wa dan man sesiapa yang yakfur, dia kufur bi ayatillah dengan ayat-ayat Allah, fa innallah, maka sesungguhnya Allah sari'ul hisab, maha cepat ataupun maha segera dia punya perhitungan Allah itu Okey, kita ambil satu-satu perkataan. Hari ni ada kita punya contoh dekat sini tuan-tuan Okey. Wa man yakfur bi ayatillah. Wa man yakfur bi ayatillah. Wa dan ini ialah haraf ataf tuan-tuan Man ni ialah haraf syarat tuan-tuan. Ini ialah kalimat syarat tapi diisim syarat, bukan haraf syarat Sesiapa
Sesiapa yang makan, nescaya dia kenyang. Sesiapa yang berlari, nescaya dia penat. Sesiapa yang kufur, maka Allah itu maha cepat perhitungan dia. So itu ada syarat dan jawab. So man ini dia entitled untuk menjazamkan dua sekali fi'il mudhari'. Kalau dua-dua fi'il mudhari' lah. Yang jadi syarat pun fi'il mudhari', yang jadi jawab pun fi'il mudhari', dua-dua tu boleh dijazamkan oleh man ini. Tapi kalau satu saja pakai fi'il mudhari', yang kedua tu pakai fi'il madhi, so tak adalah, satu je lah dijazamkan. Fi'il madhi kan mabni, tak payah bahas. Okey tuan-tuan, wa man yakfur bi ayatillah. Wa dan man ni isim syarat, isim syarat. Sesiapa yakfur, ia kufur. Yakfur, ia kufur. Ini isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Ini ialah kalimat fi'il. Betul tak? Fi'il apa tuan-tuan? Dia ingkar ke dia telah ingkar? Dia ingkar kan. Kalau dia ingkar tak ada telah, ni fi'il apa tuan-tuan? Ini fi'il mudhari'. Betul ke tidak? Ini soalan kuis kita berkisar tentang kalimat ini. Okey, bi ayatilah nanti sebentar. Bi dengan ayati, ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah lah. Okey tuan-tuan, kita ambil salah satu. Wa ni ialah kalimat haraf, iaitu haraf ataf. Man sesiapa. Ini ialah kalimat isim. Dia ni ialah isim yang ada gelaran dan fungsi, iaitu isim syarat. Isim syarat. So kalau isim yang ada gelaran dan fungsi macam isim syarat ni tuan-tuan, dia mabni lah. Okey, kalau untuk soalan peringkat yang ketiga, saya nak tanya, man ni ada tak kerja dalam ilmu nahwu? Ada ustaz. Dia ni masuk geng tak? Masuk. Dia geng kereta ke geng motor? Jawapan dia geng motor. Geng motor tu haraf jazam lah. Kalau geng kereta tu haraf nasab kan, dia ni geng motor. Jadi apa kerja geng motor? Apa kerja haraf jazam? Kerja haraf jazam ialah menjazamkan fi'il mudhari' yang selepas dia. Nampak ke tidak? So mana fi'il mudhari' selepas man ini? Yakfur ni lah. Nampak? Yakfur. Yakfur maknanya apa? Dia ingkar. Bukan mereka ingkar. Dia ingkar. Dia ingkar. Okey, saya nak tanya ni yakfur. Yakfur. Dia telah dijazamkan oleh man ini kan. Dia telah dijazamkan oleh man ini. Okey, sekarang ni tuan-tuan, teknik Allah Ta'ala nak tunjukkan yang fi'il mudhari' itu telah dijazamkan. Allah pakai 3 cara. Cara yang pertama ialah pakai sukun, pakai baris mati. Macam ni kan. Teknik yang pertama pakai sukun. Teknik yang kedua pakai cara macam ni. Caranya buang haraf illah kalau ujung dia ada haraf illah. Waw, ya dan alif. Teknik yang ketiga dengan buang cek nun kalau dia termasuk dalam kelompok fi'il mudhari' yang 5 tu kan. Ni bukan. Okey. Sekarang ni soalan saya nak tanya, yakfur ni macam mana bunyi asal dia? Macam mana bunyi asal dia? Tuan-tuan dengar yakfur ni Allah pakai teknik yang pertama tau, yang paling popular sekali, pakai sukun. Nampak ni sukun kat belakang ni. Bukan buah sukun. Ini baris sukun. Baris sukun tu maknanya baris mati. So Allah pakai teknik yang pertama, yakfur. Cara Allah Ta'ala nak tunjukkan yang kalimat ini telah dijazamkan ialah dengan pakai teknik letakkan sukun di belakang ni. Letakkan baris mati di belakang ni. Soalan saya, macam mana kalimat ni asal dia? Kalau tuan-tuan ada teks Arab, boleh tulis Arab. Kalau tuan-tuan ada teks Rumi pun boleh tulis pakai Rumi. Kalau tuan-tuan nak pakai voicemail pun boleh. Yakfur sekarang ni. Waman yakfur. Asal yakfur ni macam mana bunyi dia? Macam mana bunyi asal dia yakfur ni? Cuba tuan-tuan jawab. Tolong hantar jawapan nanti pada saya di 0108173131. Bi haraf jar. Ayati ni ayat-ayat dia ialah kalimat isim. Dia ni isim biasa. Dia mu'rab. Dia sedang berpangkat majrur. Sebabnya apa? Tanda majrur dia kasrah. Sebab dia apa? Sebab dia sebelumnya ada haraf jar bi. Kemudian Allah, ayatillah ni dia merupakan dua isim berpasangan, di pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. So Allah ni ialah isim biasa. Dia mu'rab, dia sedang berpangkat majrur. Tanda majrur dia kasrah. Okey, kenapa dia dapat pangkat majrur? Kerana dia adalah mudhafun ilaih. Mudhaf di ayati, Allah ini mudhafun ilaih dalam konteks ilmu nahwu. Fa innallaha sari'ul hisab. Fa maka ini ialah haraf ataf inna. Inna sesungguhnya, kalau dalam pelajaran peringkat pertama kita kata ini ialah kalimat haraf cukup. Pelajaran peringkat kedua saya tanya apa gelaran dia? Gelarannya ialah haraf taukid, haraf penegasan. Haraf taukid ataupun haraf penegasan tuan-tuan. Baik, kalau dia merupakan haraf penegasan ataupun haraf taukid, kalau dalam pelajaran peringkat ketiga dia ada tak kerja di dalam ilmu nahwu? Jawapannya ada ustaz. Kerja dia apa? Dia nak subjek dan khabar, dan dia akan memberi baris atas kepada subjek dia, dan dia akan memberi baris hadapan kepada khabar dia, ataupun dalam erti kata lain dia bagi pangkat mansub kepada subjek dia dan bagi pangkat marfu' kepada khabar dia. Itulah kerja si inna ini. Okey tuan-tuan, selesai inna. Allah, tengok kalimah
Allah yang mulia ni, ini ialah kalimat isim, dia merupakan isim biasa. Kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab, jawapannya dia mu'rab. So dia mu'rab marfu' ke mu'rab mansub ke mu'rab majrur, jawapannya ustaz, saya nampak dia ni sedang berpangkat mansub. Okey, kenapa awak cakap macam tu? Ni tanda fathah ni. Tanda fathah ialah tanda mansub, betul ke tidak? Okey, tanda mansub dah jumpa. Apa penyebab pula? Kenapa pula kalimah ni dapat pangkat mansub? Dia kena dengan inna ni tadi. Dia dapat pangkat mansub kerana dia adalah subjek kepada inna. Ingat kan? Okey, sari'ul hisab. Okey, khabar dia ni lah dia sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah ni subjek kepada inna. Okey, kenapa dengan Allah? Sari'ul hisab. Cepat perhitungan dia. So sari'u ini merupakan kalimat isim. Dia ni ialah isim biasa. Kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab, dia mu'rab. So dia mu'rab marfu' ke mansub ke majrur, dia mu'rab marfu'. Apa bukti dia? Apa tanda dia ni sedang berpangkat marfu'? Ujung ni dhammah ustaz. Dhammah menjadi tanda marfu' yang paling popular yang digunakan oleh Allah. So sari'ul hisab ni cepat perhitungan. Yang cepat perhitungannya, tu maksudnya, yang cepat perhitungannya. So ini ialah dua isim berpasangan. Dia ialah pasangan apa tuan-tuan? Dia pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Sandar menyandar saja. Satu ada alif lam, satu tak ada alif lam. Satu baris depan, satu baris bawah kan. Ni ialah pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Baik, al-hisabu nanti. Sari'u ini merupakan kalimat kalimat isim. Dia isim biasa tadi, pangkatnya marfu'. Tanda marfu' dia dhammah. Apa penyebab dia dapat pangkat marfu' tuan-tuan? Dia adalah khabar kepada inna. Okey tuan-tuan Okey, al-hisabi isim, dia ialah isim biasa. Dia sedang berpangkat majrur, tanda majrur dia kasrah. Apa penyebab dia? Dia adalah mudhafun ilaih untuk kalimah sari'ul hisab ni. Ni mudhaf, ni mudhafun ilaih. Okey tuan-tuan, tolong jawab soalan saya tadi. Saya nak tahu asal waman yakfur. Yakfur ni fi'il mudhari' dan dia berpangkat majzum. Tanda majzum dia ni mati kat ujung ni. Tanda majzum dia mati. Kenapa dia dapat pangkat majzum? Sebab sebelum dia ni ada salah satu kalimat yang menjazamkan dia. Ni isim syarat akan menjazamkan fi'il mudhari'. Tuan-tuan menjazamkan fi'il mudhari' selepas dia kan. Okey, sekarang ni soalan saya ialah macam mana sebutan ataupun bacaan ataupun tulisan yakfuru ini. Yakfur ni. Asal dia macam mana bunyi sebutan dia. So saya nak tuan-tuan jawab macam mana sebutan ataupun tulisan untuk yakfur ini. Asal-asal dia sebelum dia dijazamkan oleh man ini. Dia sebelum ni dia marfu' kan. Okey. Sekarang ni macam mana bunyi sebutan ataupun tulisan asal dia. So jawab ke 0108173131. Terima kasih atas perhatian. InsyaAllah kita jumpa dalam pertemuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.